salam lagi. Kita kembali lagi dalam satu lagi episod istimewa di YouTube rasmi Aida Interaktif. Saya tidak kesorangan seperti biasa, saya bersama dengan Aida. Soalan pertama saya nak tanya. Awak berdiri di atas platform. Cuba nampak tinggi. Bagus. Maknanya dia budak Peskom. Dia budak Peskom. Jadi ini sikitlah muka saya. Kita berada di kemeriahan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 kali ke-39. Tapi yang bestnya, sebab selalu saya nak buat coverage tentang Pesta Buku ni, yang bestnya, Aida katanya first time ke Pesta Buku. Ya, saya pasal. Kenapa sebelum tak pernah pergi Pesta Buku? Sebelum saya tak, primary saya tak tahu ada Pesta Buku ni. So bila saya datang sini baru saya tahu ada Pesta Buku. Memang tak pernah jejak lah sebelum ni. Okey, kalau awak dah sampai sini dan inilah first time awak bersama kami, apa yang ada dalam kepala awak? Apa yang awak plan sekarang? Dan saya nak cari penulis yang saya suka. Tapi sebab kita tak ada hari ni, so saya ingat nak cari buku dia je lah kalau ada jual kat sini. Tapi awak tak boleh cakap tak ada. Kita kena tanya duta buku. Nanti saya kenalkan awak dengan duta buku. Duta buku ni nama Faiz. Saya kenal dia. Duta Faiz ni, dia adalah orang yang kita boleh tanya, kita rujuk kalau awak punya writer tu ada kat sini ke tak. Okey. Tapi sebelum tu kita nak borak-borak dulu. Kita sekarang berada di pentas utama dekat ruang lega. Sebelum ni pernah pergi Pesta buku-buku lain? Tak pernah je. Dekat universiti tak pernah? Tak pernah. Batu Hat kat bawah tak pernah? Tak je. Bazar Ramadan pernah? Pesta buku sebenarnya, kalau awak nak tahu Aida, dia selain daripada of course kita membeli atau mencari buku, kita juga ada banyak aktiviti. Macam kita sekarang tengok atas pentas tu, kita ada acara pentas, launching buku, ataupun orang kata tu, dia macam panel lah, ataupun orang kata tu siri bedah buku. Macam awak yang paling popular bertemu dengan penulis, betul? Ataupun selebriti-selebriti buku, ada diskaun dan sebagainya. Bergambar of course lah, sebab awak pun staff famous kan. Okey, tahun ni Pesta Buku berlangsung 3 hari bulan Jun sampai 12 hari bulan Jun 2022. Kita ada lebih kurang 10 hari. Kalau tak percaya tu 3 hingga 12 Jun 10 pagi 10 malam. Ada kaunter untuk kontraktor, kaunter untuk exhibitor, boleh check. Dan kita kalau boleh nak pergi semua floor lah. Ada berapa floor? Berapa tingkat? Dia 4. Betul. Yang kita nampak depan mata ni 3 tu, nampak? Kita sekarang berada di Lega Putra, cameraman. Lega Putra, Bilik Mawar dan juga Pelantaran Putra. Kita nak ranjau. So, are you excited? Excited. Let's go. Jadi nak beritahu Aida kalau datang Pesta Buku macam Aida first time datang sini, kalau ada booth atau ada penulis atau ada tempat Aida nak pergi ataupun nak tanya orang, di mana tak dekat kita ada benda ni. Benda ni kita panggil apa? List pameran. List pameran. Sebenarnya apa ada exhibition dia macam contoh saya tadi kawan saya di PTS Satu Gempa atau dia ada di sini kan, dia ada nama-nama dekat sini apa pamer kan, so boleh carilah. Katakan saya nak cari kawan saya dekat Mawar ni, Mawavers. Wah, ni macam dekat syarikat saya ni, Metaverse. Kat Mawavers kat mana? Tunjuklah kat sini nama penuh dia dengan dia booth nombor berapa. Okey. Ni semua kat Bilik Mawar lah. Dia ada nombor-nombor booth dia. Dia ada siap floor plan sekali. So kalau Aida nak cari sesiapa atau nak pergi mana-mana booth, dia ada kat sini lah. Ataupun tak nak cari booth, nak cari ATM, jangan risau. Awak nak cucuk duit tak ada kan? Maybank ada kat sini. Oh, ada juga? Ada juga. Ini dekat Lega Putra. Ini dia punya kawasan lah. Lega Putra. Ni dekat hall mana. Ni kat Bilik Mawar. Macam saya sendiri, kalau tanya saya, antara bilik yang saya nak pergi adalah ni, bilik ni, Turaza Hall ni. Turaza Hall, ada apa dia? Dia selalunya dia ada 3 tingkat, tapi sebab kita dah 2 tahun tak buat Pesta Buku, dia ada 4 tingkat. Oh, banyak. Dia ada tingkat bawah, dia ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, dan tingkat 4 sekali. Dia tingkat 4 lah. Okey, boleh. So nampak ni awak boleh rujuk kat mana. Andai kata awak sesat juga lagi, di mana-mana jangan risau, awak ada 2 orang ni. 2 orang akan membantu kita. Contohnya macam adik ni. Adik, senyap. Mereka ni ada di mana-mana.
Sebab kat paper tulis boleh saya bantu. Jadi nak tanya saya beberapa soalan, boleh? Soalan saya nak tanya, apa fungsi awak berada di sini? Okay, fungsi duta-duta buku dekat PBIK duta ni. buku. Okay. Duta buku dekat PBIK ni dia more sebagai sukarelawan untuk tunjuk arah dekat pengunjung lah. Sebab kat sini pesta buku PBIK ni satu pesta buku yang besar. Kita ada 3 tingkat dan tingkat 2 ni antara tempat yang paling besar lah. Kat sini paling banyak kita boleh nampak duta buku. Lepas tu naik ke tingkat 3, tingkat 4 pun ada juga. Diposisikan duta-duta buku tu dekat checkpoint masing-masing. So ada masa kita akan berjalan gerak untuk tengoklah, bantu ada tu cari buku, ada kadang tu nak cari tempat kemudahan macam surau, tanda dan sebagainya lah. Soalan paling popular, macam katakan kawan saya Aida, dia pertama kali soalan paling popular yang ditanya oleh pengunjung pertama, apa soalan paling popular? Tandas kat mana? Tandas tak? Saya pun dulu first time masa saya kecil, saya tandas kat mana. Soalan kedua popular apa dia? Aida? ATM kat mana? Ha? ATM? ATM kat mana, betul? ATM sekarang ni dah tak ada sebab sekarang ni dia QR code. ATM dah jangan dipakai. QR code. Dan surau dia mana, betul? Setakat hari ni macam mana? Siapa nama tadi, lupa? Faiz, macam mana setakat hari ni? Setakat hari ke-8 ni? Setakat hari ni tak sesibuk macam yang sebelum-sebelum ni. Cuma mungkin lah kita jagakan hari Sabtu dengan hari Ahad ni lah. Last 2 days. Last 2 days tu memang penuh dengan manusia lah kan. Biasalah, sebab saya pun dah bertahun-tahun saya tahu pengalaman. Ini pengalaman awak pertama jadi duta buku? First time. Macam mana perasaan dia? Pasal Payment dia payment boleh lah. Tapi penat tu ada. Tapi seronok je tolong orang macam tu. Boleh tak saya nak uji awak? Silakan. Andai awak seorang yang navigator duta buku yang bagus. Kawan saya nak mencari satu tempat, satu booth, satu penulis. Silakan tanya soalan tu. Saya nak cari penulis nama Manis. Kenal tak? Ya? Penulis nama Manis. Manis kalau dah silap saya dekat tingkat 3. Oh, ya ke? Dia ada ke hari ni? Hari ni tak ada dah sini. Dia ada hari Sabtu kan? Okay. Ara Faiz, awak berjaya saya masa ni. Nanti edit masukkan tepukan tu. Okay Faiz, kami nak meranjau dulu. Nak mencari lagi. Terima kasih. Good luck, all the best untuk hari berikutnya. Awak belajar kat mana? Saya sekarang ni buat degree dekat UKM. UKM. Jurusan? Jurusan falsafah. Falsafah. Wah, cara dia cakap pun dengan falsafah. Terbukti Faiz berjaya. All the best. Good luck untuk masa depan awak. Apa-apa kalau cari intern, kami ada tempat dia. Okey. Boom. Assalamualaikum. Sekarang kita masih lagi berada di Pesta Buku. Cuma kali ini kita berada di sudut ataupun di ruangan mandiri. Betul lah? Ya, betul. Saya kenalkan yang bercakap, iaitu On Sani. Ya, betul. Dari mana On? Saya daripada Animas Malaysia. So kita orang ni berbesar hati mendapat booth di Pesta Buku ni di Mandiri, Kota Buku punya area. Di PWTC ya? WTC. Sekarang digerai dengan nama? WTC. Jangan silap. Tempat sama, nama berlainan. Ya. Tapi itu soalan senang. Okey. Saya banyak tanya soalan-soalan susah untuk awak. Tapi sebelum saya tanya awak, saya nak tanya Aida yang berada di sana. Aida, awak minat animasi? Minat juga. Animasi Malaysia yang mana paling awak minat sekali? Pipin? Ha? Pipin? Upipin. Syak lah. Selain Bro Pipin? Itu juga. Memang dulu tengok Pipin lah. Sekarang masih tengok lagi? Masih. Saya biasanya Upipin tu. Ha. Biasa siapa yang sebut Upipin tu bermakna dia masih muda remaja lagi lah. Betul, dia memang remaja. Dia masih STP. Oh, STP. Tapi kita cepatkan dia masuk ke dalam alam internship. Ya. Okey, selain daripada Upin, kita ada banyak lagi animasi di Malaysia. Dan itulah tujuan besar Persatuan Animasi Malaysia atau Animas Malaysia ni. Animas Ya, betul. berada di sini. Mungkin ramai tanya, apa hal pula Animas berada di Pesta Buku? Itu soalan saya. Apa hal? Apa hal? Ya, soalan yang menarik yang kita nak tunggu-tunggu kan. Saya sebenarnya tak nak pegang mic. Sila. Okey. Saya pegang. Oh, saya pegang. Okey. Mic dia pegang. Okey. Kita disebabkan animasi semakin berkembang. So salah satu daripada produk animasi
animasi, kita tekan dia punya merchandise. So kita bawa buku-buku animasi ni untuk generasi yang akan datang sebagai reference. Contohnya contohnya ini biografi Yusuf Santorian. So ditulis oleh Ibnu Kaduk, Encik Amir, kita punya presiden. So dia banyak menerangkan tentang bagaimana terjadinya Yusuf Santorian, karakter dia, kenapa Yusuf Santorian, kenapa dia soto, asal dari mana Santorian tu. Dan kita ada yang hot selling adalah ini adalah buku storyboard animasi. So ini memang kita gunakan dekat reference dekat universiti. Kedua-duanya ditulis oleh Amir. Ni Amir dah rasakan. Boleh kita panning sikit buku Amir? Boleh, silakan. Itu Amir, penulisnya. Sebelah Amir tu siapa? Oleh sebab itu kita punya manager event Chai. Dia dahsyat saya nampak ni di media. Dia memang dekat event kita memang bawa Chai lah. Dia dah mula berubah. Tengok cara pakaian dia. Dah sudah mula menengok kamera. Sebelum dia Amir diri bukan? So ini produk-produk yang ada lah. Ya, so untuk kita punya storyboard ni penyumbangnya ramai. So ini adalah penyumbang-penyumbang bakat-bakat animasi yang kita terapkan, dan storyboard ni adalah Malaysia punya style. So kita combinekan sebab kat Malaysia kita ada dua mazhab. Situ daripada Main mazhab juga so kita ada daripada Jepun punya style, kita ada mereka punya style. So storyboard dia berbeza. So bila check camp ajar anak-anak buah dia. So di sini kita nampak storyboard ni lebih mesra alam, lebih senang untuk animator dan video editor. Awak macam struggle sini. Biasa bergambar lah. Berat sangat. Angkat berat. Okey, selain daripada buku yang ada, saya nampak kalau mereka nak dapatkan Sagu Hati, Cendera Mata, merchandise juga ada di sini Ada sedikit. Tapi sebenarnya ni ada ground. Tak apa. Dia sebenarnya kita orang boleh jual buku je. Saya tahu, saya faham benda tu. Tetapi Tunjuk sikit. istimewanya, siapa beli ni, kita bagi buku. Bermakna konsep tu tak hari. Pending ke saya balik. Permainan ni jadi situ. Taktik dalam berniaga. Bijak lah kepala otak dia orang. So di situ ada relate dengan buku balik lah. Ya, siapa dia beli kitchen Clowman ni. Kitchen ni kalau beli sekarang harga 15. So kalau tahun depan filem Clowman keluar, hujung tahun kitchen ni mungkin menjadi 150. Ya, upsell lah. Pernah kerja mamak ke? Saya peminat mamak. Oh, bisnes cara mamak ni. Saya pernah baca buku Puan Ainun. Kebetulan dia promo buku tu. Bisnes cara mamak je tu dia upsell dia. Saya akan beli lagi. Ya, betul. Okey. Sebab sekarang banyak yang datang cari barang Clowman. Tapi sebabkan kita baru sign, baru warga benda tu, so kita tak bawa lagi lah. Biar banyak-banyak. Okey, saya nak kembali pada Aida. Kalau ada barangan di sini atau produk atau buku sini, mana yang paling awak berminat nak beli? Cuba tunjukkan. Storyboard animasi. Animasi. Saya tahu kenapa. Sebab saya nak beritahu awak, Aida ni daripada Fakulti Film animasi. Dan dia punya jurusan atau dia punya minat adalah pada tulisan skrip. Dia seorang scriptwriter yang saya sedang groom sekarang ni. Okay, ada didik lah. Dan satu hari nanti kalau ada peluang, saya nak cuba beliau hasilkan skrip untuk projek-projek animasi awak. Boleh? Boleh, insyaAllah. Ini editor. Editor animasi. Video saya punya forte adalah video editor dalam animasi. Boleh cerita forte Amir dan forte Chai? Kalau Cik Amir, dia punya forte adalah pipeline in animation. So kalau sesuatu projek animasi tu, Cik Amir akan buat satu pipeline. So siapa animator, siapa storyboard, so sampailah siap animation. So dia cipta pipeline tu. So untuk Chai, dia adalah kalau selain manager daripada event besar-besar, dia datang event besar-besar je. So siap kau jangan gelap. Saya pernah ternampak satu event kecil dia pun ada. Tapi tak apalah. Dan dia adalah animator lah. Animator 2D. Oi, memang betul dia posing ada depan kamera tu. Tengok kat sini. Yang skrin tak lama sangat. Lagi Dia orang semua adalah daripada Usut Tauran sampai Clowman. Saya je daripada planet lain, Sangwira. Cuma nak beritahu Amir, cuma nak beritahu Aida yang mereka semua ni ada orang lama dalam animasi lah. Mereka ni adalah pioneer. Macam Amir pernah involve dengan Usut Sontorian, Clowman, Chai pun pernah Ya, Chai, Amir, dia orang memang daripada Usut Tauran daripada hari pertama sampai Clowman.
Saya Amir memang asisten arwah Cik Ken Ismail. Daripada dulu sampailah arwah tadi. Okey, soalan terakhir saya nak tanya. Untuk mereka yang belum berkesempatan berkunjung ke booth Animas ni, pesanan ataupun kata-kata menutup dan juga promo untuk event awak yang mendatang. Silakan. Sekali lagi, mic di tangan awak. Okey, terima kasih dapat mic kembali supaya saya dapat tenaga untuk memegang mic ni. Ya. Oh, itu panjang sangat. Saya fikir 2 orang sekali. Fikir mic dia pegang dengan kamera dia pegang. Okey. So kepada yang belum sampai lagi ke Pesta Buku Antarabangsa pada tahun ini, sebab tahun inilah Animas ada booth dekat sini. Sebelum ni tak ada? Dia orang tak ada. Sebelum ni kita orang just hengeng-hengeng macam tu je. Pengunjung sajalah. So sekarang ni officially kita orang ada dekat sini. InsyaAllah tahun depan kita orang ada ready. So siapa yang datang kepada PWC ni, datang ke Aras 2 booth 207 di 207 Mandiri punya section. Kita orang ada di sini lah. So pelbagai buku yang tuan-tuan perempuan tengok daripada animasi kita bukukan untuk generasi yang akan datang, untuk jadi reference. Dan Sebut generasi yang akan datang, generasi Aida ke atau generasi lepas Aida? generasi Akan datang. sebab kalau dalam animasi, saya panjang sikit apa Kamera saya dah pedas. Okay. Nak closing. So dalam animasi kita salah satu subjek kita adalah subconscious mind. Subconscious mind di sini. Ui, apa ni? Ilmiah sikit. So bila subconscious mind ni dia akan menentukan masa depan sesuatu benda itu. Macam tu juga macam mana berkembangnya animasi dekat Malaysia ni, sebab kita dulu semua minat kartun dan kita tak ada produk itu. So dengan wujudnya sang kancil tu, evolusi tu berlaku tapi tanpa rujukan. Sebab tu Persatuan Animasi Malaysia kita keluarkan buku tu untuk rujukan generasi yang akan berdatang supaya animasi, ekosistem animasi kita ni lebih berkembang. Cara orang dapat dia macam orang panas. Dia sejak jadi lecturer ni dia macam tu sikit. Bersifat akademik. Itu dia. Baru sikit ni. Kalau tak lebih, jumpa On, jumpa Amir, jumpa Chai. Aida tak ada. Aida kita punya. Aida tak ada. Di booth animasi bersama dengan booth Rosino Razali. So, insyaAllah, all the best untuk hari yang mendatang dan semoga maju jaya. Tak sabar nak jumpa awak di event yang akan datang dan of course. Kita tahun ni kita akan ada Anifest pada bulan 10 di venue yang berbeza di KL Gateway Mall, Kerinci, dan pada bulan 8 kita ada Comic X di Submit. Sebab itu kita support perkomik lah event tu. Tapi kita punya actual adalah Anifest dan kita akan memeriahkan lagi selain daripada member-member kita daripada Indonesia. InsyaAllah kita akan bawa member kita daripada Filipina dengan Thailand lah pada tahun ni. InsyaAllah kita akan pergi juga event tu untuk cover. On to the next one. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih dan selamat datang. Sekarang kita berada di salah satu booth yang paling popular, yang paling glamour, yang paling diserbu oleh ramai peminat-peminat komik, especially daripada rombongan. Mungkin Aida tak familiar sebab Aida baca komik Filipin. Tapi tahukah anda, sepanjang saya berada di Pesta Buku dan saya involve saya dalam Pesta Buku ini, booth komik misi ni adalah booth yang paling ramai. Tak percaya awak tengok penulis dia dan juga pelukis dia, Nazri tu. Dia boleh ibaratkan selebriti di sini. Dan kalau tak percaya lagi, sebelum beliau menjadi selebriti di misi atau komik ni, isterinya pernah menjadi selebriti. Tapi isterinya berada di belakang sebab beliau berlakon di belakang. So nak tanya, awak tahu tak di kelebihan di komik atau misi ni adalah komik-komik dia komik-komik yang berbentuk akademik. So ramai orang atau ramai pengunjung berada di sini. Jadi ini antara bagi saya top 5 lah, top 5 yang paling ramai dikunjungi orang. So kita dapat tengok beberapa buku-buku di sini. Kita nak tahu apa antara best seller Cik Fauzna. Antara best seller yang berada. Oh, sebelum saya kenalkan ni Cik Fauzna. Ya, saya. Peranan awak, jawatan awak di sini? Saya adalah pemilik bagi syarikat ni. Saya orang kaya. Setakat hari yang ke-6 kali Hari ke-6. hari ke-6 bagaimana sambutan di sini? Alhamdulillah, saya kan tak sangka sebab saya sekolah kan. Biasanya kita sangka macam
Selasa, Rabu selain cuti am ataupun weekend tak ada orang. Tapi ni sebab cuti sekolah sangat penuh dan alhamdulillah ni yang best seller lah. Best seller. Okey, tunjuk best seller. Ni best seller dan hari baru hari ke-6 tapi rasanya dah nak habis dah. Hampir terjual 1,000 lah. Untuk penerbit Ini kecil. buku baru Baru. Penerbit kecil 1,000 tu besar lah harga tu. Yang ni, yang kedua adalah Teroka. Okey. Dan yang ketiga adalah Tak Sadi. Ni bukan komik tapi best seller juga. I see. Untuk mereka yang baru nak berkenalan, macam kawan saya Aida ni, yang mereka sebagai intern saya, tinggal beberapa minggu je dekat sini. Tapi dah mula menunjukkan minat. Apa yang boleh recommend untuk peminat baru seperti beliau? Okay. Untuk pemula kita akan cadangkan misi Street. Dalam kompilasi 3 komik pertama misi, 83, 10A, 10A+. Lepas tu boleh pula Street A+, yang ni pula dia pun sama juga kombinasi. Kompilasi. So dia adalah 6 komik yang jadi bumper. Siapa yang nak mula baca misi, kita cadangkan yang ni lah. Okay, itu soalan-soalan biasa, soalan lazim, soalan standard lah. Orang cakap yang mudah dijawab. Ya. Saya ada beberapa soalan-soalan panas, soalan sensasi. Sebab kita pun dalam industri hiburan. saya mendapat berita tengah pagi menyatakan menyatakan bahawa semua-semua yang tak salah mengatakan misi Komik M, bukan Komik M, misi hampir tidak join Pesta Buku tahun ni. Betul atau tidak dan mengapa? Betul, sebab kami tak bersedia dan tak dapat nak bayangkan macam mana sambutan orang selepas pandemik. Jadi kami bertanya juga, ada ramai juga tanya kami BTS kata. Termasuk saya mau tanya, saya risau. Ramai tanya risau ramai yang risaukan kami rupa-rupanya. Jadi setelah tu lepas 2 minggu tu kita dapat rasa macam perlunya masuk Pesta Buku kerana ada buku baru. Ni baru terbit, jadi kita pun masuk juga. Yang tinggal ini lah. Yang tinggal dua-dua ini dengan sebelah, dengan satu di hujung sekali di dalam sebelah Iman. Selain daripada ini ada lagi? Ada 3 lah, ada 3 Okey. pilihan. Tapi kami fikir kami nak cuba di luar dan alhamdulillah tenang. Tak terlalu sempit, tak bising kecuali di main stage. Setakat hari ni tenang lah, tapi siap bawa hujung minggu ni. Ya. Siap bawa hujung minggu ni. 2 hari terakhir selalu tak berapa tenang Tapi kita mahu itu. Kita macam mahu tapi tak mahu, tapi kita mahu. Kita mahu duit. Okey, soalan second last ada. Apa bezanya Pesta Buku tahun ini setelah 2 tahun tak muncul, tak ada? Pengalaman awak yang berbelas tahun, pengalaman tahun ni apa tahun sudah? Ada beza tak? Beza. Sebab dulu kita nampak dia jauh, Fazal Muhtar. Sebab kita pakai mask. Awak promo saya. Muhtar tu bukan. Maksudnya malasan layan macam tu. Jadi kita pakai Okey. kita tengok bila kita pakai mask ni kita susah nak tegur sesama kawan tau. Boleh tahu. Tenung-tenung dia. Faizal macam tu. Kalau boleh hentikan promo saya banyak-banyak, kita nak promo. Maknanya pakai mask tu susah dah. Susah. Lepas tu kita nak bercakap dengan orang pun macam pekak kan. Apa dia? Sebab kita kat sini saja. Dia terhad. Itu je lah bezanya. Dan nampak jugalah sebenarnya yang orang sedang menjaga diorang perbelanjaan. Diorang membeli tapi taklah membeli banyak macam dulu. Okay, nampaknya ramai orang nak masuk. Saya tanya soalan terakhir lah. Apakah yang awak harapkan untuk mereka yang belum berkunjung atau belum lagi ke booth awak? Harapan saya siapa yang nak jumpa Nazir Salam, nak beli buku terbaru misi, nak merasai suasana selepas pandemik di Pesta Buku, datang. Kita sampai sini sehingga hari Ahad 12 Jun 10 malam. Tapi kalau memang tak boleh datang juga, beli sahaja dekat Shopee kami. Sama je dapat sign juga. Saya nak terus saja ke Nazir Salam. Dan siapa tu sebelah tu? Di sebelahnya adalah Ustaz Ahmad Syami, iaitu penulis bagi misi solat. Misi Budak Hafiz. Okey. Terima kasih Husna. Ya.
sekarang kita bersama dengan dua orang idola saya dan juga idola ramai orang. Tengok peminat-peminat beliau. Ini baru 1.1%. Ustaz Syami, Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Betul saya sebut nama Betul-betul. Okey, dan juga of course Nazri Salam. Soalan pertama, sebab saya tak makan masa orang banyak sebab nanti ramai yang menunggu, saya nak tanya Nazri. Nazri, awak nampak seolah-olah tak sabar dengan Pesta Buku tahun ni lepas 2 tahun tak join. Bagaimana dengan sambutan Pesta Buku setakat hari ini bersama peminat? Meriah. Bila tak jangka sebab bila ni first time ada Pesta Buku Antarabangsa dibuat lepas Covid. Actually yang Pesta Buku pertama lepas Covid ialah suatu Pesta Buku Selangor awal akhir tahun lepas. Betul. Situ dah nampak kan tanda-tanda meriah tu. Sebab memang meriah lah waktu tu. That's why kami decide tu buka atau apa, join lah Pesta Buku Antarabangsa ni. Dan terbukti memang meriah. Ya. Dia sebab ni first time Pesta Buku kita buat waktu cuti sekolah. Biasanya kita buat waktu hari biasa lah, hari persekolahan kan. So bila buat waktu cuti sekolah, setiap hari tu macam sebuah hat. Oh yelah, Crowd dia. So sentiasa meriah. orang rindu pun. Orang rindu tu satu lagi faktor sebab 2 tahun kan kita dah bercuti. Oh, ya. Pesta Buku. Betul. Okey, macam saya tanya Syami awak sendiri merindukan Pesta Buku dengan crowd, dengan pengunjung-pengunjung sebegini? Mestilah. Yang paling awak rindu siapa? Tuan Nazri lah. Okey, kita nak tahu terbitan atau karya terbaru daripada Tuan Syami. Apa dia? Karya yang Kalau tak takkan duduk di sini kan? Ya, mesti. Mesti ada karya. Okey, apa dia karya Okey, terbaru? karya yang latest, yang last lah ni, Sila promo. Yang last Misi Budak Hafiz yang kedua. Yang pertama. Yang kedua Misi Hafiz kedua ni sebenarnya taklah berapa baru. 2000 berapa tu? 2019. 2019. Tapi ramai yang masih mencari. Ya. Dia sebab buku yang lama sentiasa baru bagi orang yang baru. Betul. Betul tak? Betul, saya faham perasaan tu. Buku yang lama sentiasa malah hijau bagi orang yang first time baca kan. Untuk mereka yang tak familiar dengan term tu, green apa? Evergreen. Evergreen malah hijau. Okey. Okey, jadi ni buku yang 2019. Yang ketiga belum sempat. Yang ketiga tak sempat lah. Tapi sudah siap. Belum siap. Belum siap. Tengah progres. Doakan insyaAllah mudah-mudahan. Amin. Jadi memang Pesta Buku ni dirindui oleh pencinta buku, penerbit buku dan juga penulis buku. Kita fahamlah beberapa pihak ni kan. Jadi memang kali ni lebih open, lebih loose. Kita tengok dia punya syarat dongga semua kan. Parking pun tepi jalan. Senang. Kan? Jadi alhamdulillah lah memberi kemudahan yang banyak. Okey, soalan kepada Nazri servis bertukar tangan Nazri. Okey. 2022 selera pembaca di Komik M di Misi, apa yang selalu mereka cari? Macam hari ni, semalam dah akan datang. Apa yang selalu mereka cari? Biasa mereka cari komik terbaru. Tak kisah komik apa. Komik masakan ke, komik tentang fizik ke, kimia ke, alam angkasa ke, alam sekitar ke. Jadi komik misi itu yang terbaru mereka nak beli. So yang tahun ni yang terbaru keluar bersama dengan Pesta Buku ialah Misi Kimia. Komik yang ni Misi Kimia ni. So ni yang paling latest. So Dapatkan. Ini best seller Dah terjual 1000 naskah dah kat Pesta Buku. Ya, Puan Snow pun dah beritahu tadi. Dan Baru. ada lagi stok Dah habis dah. Ini last tadi? Last. So 1000 naskah terjual dalam masa 6 hari Pesta Buku. So alhamdulillah. Okey, sebab ramai yang dah beratur, dah mula dapat tanda tangan, dah bergambar ni. Soalan terakhir saya tanya Okey. harapan awak untuk mereka yang belum berkunjung. Silakan. Harapan saya kita tak tahu tahun depan ada lagi ke tak Pesta Buku. Mungkin tahun depan monkeypox pula yang akan menyerang satu dunia kan. So terpaksa lah Pesta Buku mungkin dibatalkan lagi sekali. Tak tahulah. So sementara Pesta Buku ada ni, datanglah berkunjung and then beli buku-buku baru, support para penulis, pekarya, penerbit buku kan. So mungkin tahun depan dah tak ada lagi. Harapnya adalah. Eksklusif ni. Syami? Mungkin tak ada panggil. Kita akan cuba dapatkan wawancara eksklusif bersama Syami selepas ini tentang isu kiamat tadi tu. Hari kata all the best, good luck dan semoga maju jaya. Okey. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kita berada
berada dalam kemeriahan Pesta Buku Antarabangsa. Kita ada di satu lagi booth yang saya rasa agak menarik untuk kita beri perhatian. Booth yang diberi nama Kabo PBKL. Betul Faiz? Ya, betul. Kabo ni apa? Kabo ni adalah nama satu brand yang sebenarnya daripada Hafiz Latif lah. Okey, dia namakan untuk nama reruai kita. Oh, Kabo ni adalah gabungan daripada beberapa penerbitan. Antaranya awak daripada Manis? Daripada Manis Woodwork. Okey, Manis Woodwork ni kali pertama lah kami join Pesta Buku dan juga berkolaborasi bersama geng Kabo ni lah. Sebelum ni Kabo ni terdiri daripada Legasi Wakil Komhat, Peras Buku, Ratana dan juga Ibtisam lah. Okey, itu antara kelebihan Pesta Buku kalau nak tahu. Bukan setakat daripada penerbit-penerbit besar, bukan setakat penerbit-penerbit yang lama, tapi kita juga penerbit baru dan juga independen yang boleh bergabung, meletup di bawah Kabo. Macam buku daripada Manis Woodwork sendiri, apa dia? Kalau kita boleh highlight sikit. Okey, buku daripada Manis Woodwork. Okey, Manis Woodwork merupakan buku novel lah. Boleh tunjukkan di mana? Kameraman boleh follow? Okey. Yang ada banting saja. Buku dah habis? Ya, buku dah habis. Oi. Hari ni hari ke-6. Tak, sebelum tu saya nak tanya, yang bawa banting tu siapa tadi? Yang tertarik banting tadi siapa? Dia siapa sibuk? Rakan dia lah, rakan penerbit kita lah. Haikal, okey. Okey, Sebab tadi saya pergi, lepas tadi saya pergi interview dia tak nak. Tapi dia masuk ke frame. Tak tahu lah, dia pun nak nanya tapi dia malu. Best seller kan? Ya. Okey, paling best seller sekarang ni yang paling ramai cari Chef Tudin lah. Chef Tudin ni hari pertama PBKL dah habis. Pula, awak print berapa banyak? Print banyak lah juga, tapi yang bawa ke sini habis. Berapa yang kita banyak bawa tu habis. Tapi daripada template saya nampak ni hardcover, betul ke? Bukan? Tak, ni hanya gambar Template je lah, okey. Empat-empat habis eh? Ya, yang terbaru habis ni lah. Buah Hati Nafisah hari ni habis. Berapa print kan? Okey. Print tak banyak. Yang ada? Yang tinggal sekarang ni 2 buku yang bakal diterbitkan ni kami buat pratempah. Buku kimia dan juga Di Bawah Langit Biru lah akan datang. Saya rasa buku-buku macam ni Aida minat. Buku-buku K-pop. Ada usus K-pop betul? Ada sikit ada lah. Okey. Antara banyak-banyak ni, boleh tak ambil satu judul dan kenapa buku tu awak rasa best seller? Kenapa bestseller? Tengah syuting ke? Kenapa bestseller? Okey, saya ambil Chef Fuzil lah. Yang ni yang paling bestseller sekali. Kerana? Okey, kerana jalan ceritanya yang saya dengar lah, jalan ceritanya ramai yang bagi feedback, jalan ceritanya menarik. Juga dia romantic thriller. Romantic thriller? Minat dia juga. Dia thriller dia minat, romantic dia minat. Okey, elok sangat tu boleh dapat. Tapi kalau dia nak juga buku ni dah habis, macam mana dia nak beli? Okey, kami dalam perancangan untuk reprint lagi, tapi itu semua bergantung pada ni lah, Hilang kata Kertas dah habis? Kertas dah habis. Aku dah agak dah. Haikal Kita masih menunggu. peminat. Kertas dah habis kan? Apa dia? Kertas dah habis betul? Betul, kita stok kertas kan. Dia akibat PKP kan. Jadi stok kertas tu tak cukup. Terutamanya kertas bulky lah. Jadi bila kita boleh harapkan untuk printing baru tu? Ni untuk siapa ni? Print untuk dia lah. Bila kita boleh harapkan? Bila, sorry. Kami dah hantar ke Gilang dah. Cuma dia kata apa? Pihak Gilang pun cakap kami kena ikut queue lah. Banyak lagi penerbit lain yang dah lama hantar masih lagi belum dapat print. Oh, jangan laku lah kilang ni. Gilang dah laku pun. Tapi kertas tak ada tu macam mana? Jangan ayam tak ada, kertas tak ada. Tak apa. Pesanan untuk mereka yang belum berkunjung ke booth awak ni. Sila. Saya bagi ruang nak pulang untuk awak berkata-kata. Okey, kepada Walaupun buku dah habis. okey, kepada semua pembaca-pembaca terutamanya peminat novel lah, boleh datang ke booth kami, booth Kabo PBKL, nombor 4186. Okay, walaupun buku dah habis, tapi ada 2 lagi buku baru yang akan datang. Boleh buat pratempah lah. Di tingkat 4 Okay, jangan menyesal kalau tak habis. Ini pun dah menyesal ni, saya dah tak habis. Nampak menyesal ni. Apa-apa Roger, kita boleh buat pre-order Boleh. Okay guys, itulah dia. Buku yang nak dibeli sudah habis. InsyaAllah kita akan bongkar lagi mana-mana buku yang dah habis sebelum waktunya. Hari kata daripada saya Faizal Mota, kita terus saja meranjau di Pesta Buku. Terima kasih Faris. Terima kasih Haikal. Baik, kepada semua pengguna Faizal Mota FC, saya bersama dengan bakal Presiden yang akan bersaing dalam AGM yang akan datang, Aida Yunati dan juga Maya ataupun Amy Maizura. Selamat berjuang dan pilihan raya.
guys, sekarang kita berada di booth Bagazon. Siapa tak kenal Bagazon? Penerbit ataupun pengeluar majalah-majalah humor tersohor negara kita, seperti Ujang dan banyak lagi lah. Terlalu banyak sampai saya tak nak cakap. Biar bos ni cakap. Apa khabar? Kita bersama dengan Azrul. Masih lagi menggunakan nama Azrul? Ya. Okey. Belum tukar nama lagi. Belum tukar nama lagi. Kalau di Bagazon ni ada 3 benda yang kita kena tahu. Satu, dia punya booth bukan hanya ada satu, tapi ada berapa bang di Pesta Buku selalu? Tahun ni 2 je. Tahun ni 2. Tapi sebelum ni setiap lantai ada satu, betul? Kenapa tinggal 2 bang? Saja kita lepas 2 tahun nak test market lah. Sebab kita nak try lah. Ekonomi kurang bagus. Katalah kurang bagus, tapi alhamdulillah untung ramai. Ada menyesal tak buka 2 booth je? Tak ada. Okey lah. Okey je sebenarnya. Okey, bang. Rupanya buka 2 booth lagi praktikal daripada banyak. Oi, apa pasal tak? Baru tahu. Ya. Apa pasal? Kita jimat kos lah. Tu satu. Jimat kos sewa booth. Jimat kos bekerja. Jimat tenaga saya ulang alik. Yang paling penting jimat kos tu, jimat duit. Sebab zaman sekarang duit kena jaga-jaga bang. Kalau tak pandai jaga habis. Okey bang. Of course, soalan yang paling panas sekali, yang paling orang nak tahu setiap kali ke booth Bagazon, barang baru bang. Apa barang baru yang orang kena tahu untuk ke Bagazon ni? Kita ada killer produk lah. Yang pertama majalah Ujang lah. Of course. Majalah Ujang kita ada edisi raya, mana kira yang terbaru sekali lah. Betul lah. Kan? Di edisi raya ni bukan saja di Pesta Buku, mana di kedai-kedai pun tertunggu-tunggu. Betul, kan? betul. Mana daripada dulu 25 tahun, 26 tahun yang dulu sampai hari ini memang orang tunggu bumper raya. Sebab peminat dia memang sedia ada bang, standby. Ada sekarang tu dia beli bumper raya, bumper lain dia tak beli. Termasuklah director bang. Selalunya yang shoot ni director saya. Director saya pergi shopping dulu, kerja tambah lagi. Kena ubah perangai tu. Tak apa bang. Tak apa bang. Okey. Kalau untuk Pesta Buku apa yang special? Untuk Pesta Buku kali ini sebenarnya yang paling special adalah koleksi yang dinanti-nantikan setelah sekian lama. Iaitu Beli Suku Aku. Termasuk saya bang. Saya memang Tapi sebenarnya saya agak terkilan. Apa keterkilan? Saya terkilan berapa? Saya terkilan sebab buku tak dapat siap pada masa yang sepatutnya. Allah. Sebab tu saya force printer suruh siapkan cepat. Itu hari di atas 100 je. Habis ah? 100 kejap je lah habis. Bang, saya pergi. Lepas tu sepatutnya dihantar lagi, tapi oleh kerana queue untuk masuk. Sebab apa yang orang print, orang publisher pun tak tahu, kata buku laku tahu ni. Jadi pun dia orang pun pusu-pusu nak print juga. Semua orang yang saya review setakat ini, termasuk abang, semua sebut pasal printer. Betul. Dia mesti tak tahu macam ni ke, atau masih pandemik ke, macam mana bang? Tak, dia sebenarnya kejutan dari segi jualan. Sebab apa? Macam kita print Bulu Suku Aku ni, kami print 1000. Okey. 500 naskah hard cover, 500 naskah soft cover. Jadi kita tak berani nak print lebih sebab dengan sentimen ekonomi kan. Jadi kita print dulu 1000. Jadi sekarang ni contoh macam hard cover, petang nanti akan ada 300 lagi hard cover. Petang nanti tak tahu lagu apa, tapi petang nanti lah. Mungkin lewat sikit lah. Okey. Mungkin besok ada lah kan. Jadi mana ada tak ada satu je. Mana kita beli 1000 je, habis lah kan. Mana siapa cepat dia dapat lah. Mana kalau kata tak cukup, kita akan reprint lagi lah. Sebab mana-mana publisher pun pada masa sekarang kita print on demand saja. Kita tak boleh print lebih. Kalau macam Beli Suku Aku tu, kalau ikut estimation saya 3,000 at least kan. Tapi oleh kerana kita nak try, takut lah kan. Tapi tak sangka lah suasana Pesta Buku tahun ni best lah. Nampak? Saya dah cakap, saya dah bagi di warning daripada awal tadi. Datang Pesta Buku, kejutan demi kejutan, dan inilah benda yang kita dapat. Siapa datang dia dapat, siapa tak datang jangan hantar rana macam saya. Saya hantar rana apa pun tak dapat, duit saya pun belum pulang lagi. Tapi tak apa, saya yakin petang ni diharap perjalanan dipermudahkan. InsyaAllah. Pesanan abang terakhir bang, untuk mereka yang belum berkunjung, Nanti belum lagi. Ada lagi bang? Ada satu lagi yang baru. Bang, slow abang 5 minit je bang. Polisi Lambung. Ayo.
Wah, promo ah. Ini terbaru ah. Ya, koleksi baru terbaru. Untuk biasa buku tahun 2022. Ini pun limited juga. Kita beri 2,000 ya. Sofa sale? Toko hasil setakat ni dah habis lebih kurang dalam 30%. Apa? Di macam air ni. 30%. Ini kita belum buka untuk jualan Shopee tau. Ini yang dikatakan killer ni, killer produk ni. Killer dia lambuk lah. Lambuk ni semua lambuk. Dia ada 6 tajuk lah. Setakat ni lah. Nombor 1, ini pun dah lama, tidak tahu kita print. Nombor 2, nombor 3, ini nombor 4 yang latest. Ini family latest. Ini bedtime story dia lah. Kalau di Bekazon ni saya bolehlah menganggap lampu ni sebagai Zul Arifin ataupun Anwar Zain di sini bang. Dia superstar di sini. Ya ke? Habis abang kata killer Anwar Zain popular ke? pada zaman saya lah, tak tahu lah zaman dia yang pegang kamera di zaman dia apa. Itu yang terlintas kepala saya bang. Zul Arifin popular ke? Itu saya bagi contoh. Saya rasa lampu lagi popular lah. Nampak? Itu ayat-ayat salesman. Bang, yang belum datang bang, sila bang bagi pesanan yang belum datang. Kita nak closing je bang. Kepada yang belum datanglah kita. Inilah kemeriahan besar buku yang ada pada hari ini. Ada benda yang special lah kalau datang besar buku. Betul. Kadang-kadang ada. Betul. Kan? Ada kejutan. Bukan setakat berjumpa kartunis saja, bukan setakat berjumpa Abang Azrul saja. Ya. Kejutan demi kejutan. Macam-macam ada. Okey bang, soalan bonus bang. Kalau boleh abang jawab jujur. Apa? Yang pusing-pusing. Jangan sensitif sangat lah. Ada sensitif. Saya jarang sensitif. lah. Tak ada bang. Simple soalan tapi soalan ni soalan bonus. Ada tak job untuk saya tahun depan bang? InsyaAllah. Sebab tahun Kau boleh buat apa? Saya Apa kelebihan kau? tahun sudah saya jadi MC kat Aku sini. dah lupa dah kelebihan kau. Bang, yang tengah saya buat saya tengah demo abang ni. Saya tengah lobby job untuk tahun depan ni bang Okey bang, terima kasih bang. All the best, good luck. Okay guys, kita dah pun selesai berjalan-jalan daripada siang ke malam, terang ke gelap dan macam ni kita nak tahu kita selesai kerja ke tak atau dah siap syuting ke tak. Senang aja. Kalau dah ada benda di tangan. Beli apa ni sebenarnya dah? Beli buku. Puas? Puas. Sebenarnya tak puas kan? Awak tak jumpa lagi awak punya penulis yang awak nak jumpa tu? Oh, penulis tak ada, buku ada. Buku ada. Ada plan nak repair lagi ke lepas ni? Tengoklah kot sebab dia pun dah penat sikit. Siapa yang follow kita punya video pada awal, kita sebenarnya tadi syuting kat sana. Kita follow kat sini. Dia akan tahulah depan ni nak jumpa siapa. Jadi kesimpulan dia hari ni macam mana Aida? First day, first time awak ke Pesta Buku, macam mana perasaan dan apa yang awak boleh simpulkan? Saya secara happy lah sebab saya tak pernah pergi tempat macam ni. So lepas tu saya dapat tengok banyak-banyak publisher buku lah. Sebenarnya saya memang tak tahu ada banyak macam ni. Sekarang pun saya tahu. Dan saya dapat beli buku yang saya nak. Okey. Lepas ni kalau pergi jangan sesat saya dah ajar tadi kan. Okey. Jadi soalan seterusnya, adakah awak rasa awak akan pergi lagi untuk tahun-tahun yang akan datang? InsyaAllah saya akan pergi lagi. Dan awak pun yang saya kenal memang seorang ulat buku juga sampai 2-3 pagi menghabiskan novel. Betul Betul. Sebagai closing yang saya rasa cukup istimewa, sebagai kita meraihkan hari yang juga bersejarah ni, boleh tak saya minta izin dulu boleh tak kita kongsikan sikit buku apa yang awak beli ini? Boleh. Saya beli 3 buku. 2 daripada Rabak Lit punya. So, satu tajuk dia Hidup Bukan Sekadar Bernafas. Satu lagi macam puisi yang ramai-ramai lah orang tulis. Dan ini di antara penulis dia. So isi dia banyak pada macam puisi-puisi lah. Sebab awak pun minat puisi ya? Awak seorang yang mendalami puisi. Betul. Satu lagi ni daripada Nukilan Biru. Nukilan Biru. So ni pun macam puisi juga. Dalam dia macam ni. Alright. Mungkin lepas ni kita boleh buat buku puisi pula.
Okey. Ada peminat puisi. Yes, betul. Dia memang cerita puisi daripada hari tu dia cakap. So guys, itu buku yang saya rasa hanya sebagai mukadimah daripada koleksi Aida. Saya rasa banyak lagi buku yang akan dibeli selepas ni kalau ada ruang dan peluang, betul? Ada kesempatan. Dan terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita untuk satu episod yang sangat eksklusif ini. Kita dah interview ramai orang kata tu nama-nama besar ataupun selebriti pesta buku. Tadi orang daripada Bekazon, daripada Ujang Azrul, daripada Scott Misi, Nazri, daripada Aman, ramai lagi lah. Dan of course lepas ni kita cuba sedaya upaya supaya memandang ke depan untuk menjadikan Aida sebagai ikon buku kita di sini. Mana tahu Elizen satu hari nanti ada publishing sendiri dan kita jadikan beliau sebagai anchor kepada. Akhir kata daripada saya Faizal Mokhtar dan juga Aida. jumpa lagi untuk episod-episod kita. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye. Ni lepas kita tengok, lepas kita pergi pesta buku, letih-letih kita boleh singgah sini ni. Memang tepat dengan masa dia. Ayo. Aku nak berlakon. Aku nak sampai sini je.